Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru sebentar tadi saya ada upload satu video, kamu boleh tengok di dalam video-video saya, tentang satu kajian secara umum terbuka, siapakah yang menang di bahagian Datuk. Adakah Zahid Hamidi boleh menang? Yang mengejutkan, Zahid Hamidi ternyata kalah teruk dalam undian itu. Dia hanya mendapat 15% sejauh undian, manakala 74% pula kata Zahid Hamidi kalah teruk. Okay, so memang agak mengejutkan lah. Dan responden pun ramai, lebih ramai daripada mana-mana kajian yang dibuat saat ini. Termasuk daripada akhbar-akhbar. Kajian saya ramai, 5,000 lebih yang ambil bahagian. Dan okey, yang kedua ini tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi kajian persepsi umum. Ini kajian persepsi umum secara terbuka ya, tiada kena-mengena dengan parti, tiada kena-mengena dengan siapa yang disuka, tiada. Tapi yang ini persepsi umum. Dan ini pun ramai juga yang ikut tuan-tuan dan puan-puan. Lebih 2,700 responden secara terbuka yang saya tak kenal, saya tak tahu. Dia ni budak tadika kah, paci-paci maci-maci orang tua kah, apakah? Tapi ini dibuat secara terbuka. Dan untuk kajian kedua ini tuan-tuan dan puan-puan, saya punya tajuk ialah sebenarnya siapa PM ke-10 kalau BN menang, Zahid Hamidi atau Ismail Sabri. Itu adalah satu kajian persepsi umum. Apa pendapat mereka dengan keadaan yang sedang melanda BN UMNO sekarang ini? Keadaannya ialah Zahid Hamidi Presiden dan pengerusi, Presiden UMNO dan pengerusi BN. Manakala Ismail Sabri Yaakob pula adalah Perdana Menteri Malaysia dan hanya naib Presiden UMNO. Jadi kita mau tengok persepsi umum. Apa penerimaan umum? Adakah mereka dapat menerima Ismail Sabri dicadangkan atau diumumkan sebagai Perdana Menteri seterusnya dan kekal menjadi Perdana Menteri, ataupun persepsi umum mengatakan bahawa itu tidak akan terjadi, ataupun persepsi umum akan berkata bahawa sebenarnya yang akan jadi Perdana Menteri bukan Ismail Sabri Yaakob tapi Zahid Hamidi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah mengambil bahagian dalam undian persepsi umum ini sebanyak 2,700 lebih, hampir 3,000. Itu pun baru 7 jam. Baru 7 jam kajian ini dilaksanakan. Dan keputusannya memang agak-agak mengejutkan. Ada 5 pilihan yang saya berikan. Saya dahulukan dengan undian yang paling rendah. Undian yang paling rendah berkata, Tok Matasan potong barisan. Ada juga yang mengatakan Tok Matasan yang tiba-tiba akan jadi Perdana Menteri. Lepas itu 8% lagi mengatakan tiba-tiba ada langkah khianat lagi. Wow, ada langkah khianat lagi kah? Akan ada langkah Sheraton lagi kah? Langkah Kajang kah? Langkah Bendul kah? Langkah lompat tai kambing kah? Yalah, tak dapat pijak tai kambing pula, mestilah lompat. Mestilah langkah, atau langkah 1,000 kah? Kita tak pasti. Tapi ada orang kata 8% mengatakan tiba-tiba ada langkah khianat lagi. Dan ini yang mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan. Hanya 11% memberikan pendapat. Hanya 11% sahaja tahu. 11% persepsi umum mengatakan Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri. Makna kata secara ringkas, Ismail Sabri Yaakob menurut undian ini, menurut persepsi umum dalam kajian ini, Ismail Sabri tidak akan jadi Perdana Menteri selepas BN UMNO menang. 35% mengatakan bukan Zahid Hamidi dan bukan Ismail Sabri yang akan jadi Perdana Menteri kalau BN UMNO menang. Dan yang mengejutkan, majority 38%. Majority tuan-tuan dan puan-puan, 38% majority menang mengatakan Zahid Hamidi lah
yang jadi Perdana Menteri nanti. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, ini kajian secara terbuka. Ada lebih kurang 3.000 responden yang ikut serta. Jadi mereka membagikan persepsi umum secara bebas. Tidak ada apa-apa pun pengaruh dalam undian mereka ini. Tidak ada pengaruh. Saya tidak bagi dorang duit, saya tidak pujuk dorang, tiada. Tapi mereka berkata sebenarnya yang akan jadi Perdana Menteri kalau BN UMNO menang bukanlah Ismail Sabri Yaakob tapi Zahid Hamidi. Wow, ini memang mengejutkan. Saya sudah sampai di destinasi. Dan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya casting dulu, bye-bye. Bye-bye, saya memancing dulu. Kasih tenang dulu pikiran. Zahid Hamidi tidak pernah bagi saya duit. Ismail Sabri pun tidak pernah bagi saya duit. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Satu demi satu, pendedahan demi pendedahan, pastinya akan mengejutkan seluruh Malaysia. Biasalah zaman musim panas politik ini, musim banjir politik, musim banjir manifesto sekarang ini, banyaklah pendedahan-pendedahan yang akan berlaku. Dan selalunya yang akan membuatkan Malaysia bergegar adalah Rafizi Ramli. Setiap kali dia buat pendedahan, memang seluruh Malaysia bergegar. Rafizi Ramli membuat satu lagi kejutan dengan dia telah membongkarkan satu lagi kontrak yang memang menggusarkan, bukan menggusarkan lah apa perkataan dia, entahlah apa-apa aja lah yang kamu rasa oke. Rafizi berkata kerajaan sementara tak boleh lulus kontrak ketika peralihan. Timbalan Presiden PKR iaitu Rafizi Ramli mendakwa kerajaan sementara yang sekarang ini dalam usaha untuk meluluskan projek bernilai berbilion ringgit dengan segera. Untuk apa? Rafizi berkata ia walaupun perkeliling yang telah dikeluarkan oleh perbendaraan telah menghalang kerajaan sementara untuk memeterai sebarang komitmen kontrak atau aku janji yang memberi implikasi kewangan kepada kerajaan baru selepas PRU15. Katanya dalam kesibukan kempen PRU15 ini, rakyat mungkin tidak sedar bahawa kita berdepan risiko besar. Projek-projek yang bernilai berbilion ringgit diluluskan dan dianugerahkan secara cepat dalam tempoh kerajaan peralihan, katanya. Dalam satu kenyataan hari ini. Persoalan saya ialah bikin apa mau cepat kalau memang betul adalah harap-harap tiada. Saya rasa tidak tahulah, tidak pasti adakah tiada, tapi itulah yang dikata oleh Rafizi. Kalau ada, kenapa mau cepat? Kenapa waktu pilihan raya tiba-tiba mau cepat? Apa tujuan? Calon Parlimen Pandan itu berkata salah satu kontrak ialah yang melibatkan Kementerian Alam Sekitar dan Air berhubung projek tebatan banjir di Melaka. Yang ini Menteri Alam Sekitar dan Air perlu jawab. Jangan diam-diam sebab ini sangat penting, rakyat mau tahu. Betulkah tidak benda ni? Dia mendakwa satu tender bernilai 578.6 juta telah dianugerahkan kepada sebuah syarikat yang didakwanya sebagai kroni UMNO. Hati-hati Rafizi. Jangan sampai memfitnah pula. Tapi kalau memang ada perkara itu, UMNO kena jawab pula. Dan saya fikir kalau tidak, UMNO perlu buat sesuatu lah. Buktikan bahawa tiada benda ni. Pergilah buat laporan polis ke apakah, supaya rakyat tahu benda ni tak ada. Tapi kalau diam-diam itu menyebabkan rakyat rasa sanksi lah. Jadi lebih baik buat kenyataan, buat penafian. Projek itu diumumkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob pada 14 Oktober lalu, 4 hari selepas Parlimen dibubarkan. Wow, ini memang agak mengejutkan lah tuan-tuan dan puan-puan. Ini betul-betul mengejutkan. Saya fikir semua pihak yang terlibat perlu membuat kenyataan penafian supaya UMNO dapat bersih. Lepas tu Rafizi pun dapat dibuktikan sama ada dia betul atau salah. Jadi jangan diam-diam. Lepas tu persoalannya, betulkah tidak boleh buat sebarang kontrak untuk luluskan kontrak ketika peralihan?
ataupun sebenarnya Rafizi tidak tahu. Itu sajalah persoalan dia. Siapa yang tahu sila komen. Kamu boleh komen Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.